Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Perlis mengaji untuk segmen tuition online. Alhamdulillah, pada hari ini saya Cikgu Syahidah akan membincangkan tajuk yang cukup istimewa pada hari ini dan cukup penting, iaitu kuasai bahagian B Bahasa Melayu Pemahaman. Yes, di mana dalam slot saya sebelum ni, Bahasa Melayu ada dua kertas, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Ya, bahagian B melibatkan 5 soalan dengan 30 markah, soalan 21, 22, 23 dan juga soalan 25. Ya. Masa yang diperuntukkan untuk soalan bahagian ini ialah selama 1 jam 15 minit. Ya. Baik, sekarang kita kenal pasti ya, masalah yang sering dihadapi oleh calon atau murid-murid di sekolah, iaitu masalah di bahagian B. Yang pertama sekali, tak faham. Ya. Tak faham ni maksudnya dia tak faham konsep. Ya. Contohnya, tak faham apa maksud kata adjektif, sinonim, antonim, kata banyak makna, bahasa istana dan sebagainya. Maksudnya dia tak menguasai aspek tata bahasa sepenuhnya. Satu lagi, tak faham istilah. Contohnya, sinonim. Bertukar. Sinonim ni seerti ke, berlawan ke? Okey. Antonim, dia keliru. Ya? Okey, satu tip cikgu, sinonim tu ingat, SS. Sinonim, seerti. Okey, kalau antonim tu LA. Okey, lawan, antonim. Ini tips yang mudahlah ya untuk kita ingat. Ya. Baik, seterusnya, masalah yang sering dihadapi oleh murid ialah ayat tidak lengkap. Ya. Bila kita menjawab ayat yang tidak lengkap, di sinilah ya, kita akan kehilangan banyak markah. Ya, dan akan mempengaruhilah keputusan untuk bahasa Melayu pemahaman. Ya. Baik, yang seterusnya, masalah yang paling besar ialah masalah cuai atau lalai. Maksud dia, setiap soalan tidak dibaca dengan teliti dan tidak memahami kehendak soalan. Jadi cuai ini masalah ejaan dan sebagainya, dia akan mempengaruhi markah dan kehilangan banyak markah di sini. Bila kita hilang setiap satu soalan, kita hilang 1 atau 2 markah, dia akan mempengaruhi markah keseluruhan. Kita akan hilang lebih banyak markah apabila markah terkumpul nanti. Ya. Baik. Di sini saya bagi sedikit panduan. Seperti biasa, bila kita dah kenal pasti masalah, mesti ada jalan penyelesaian dia. Ya. Yang pertama, baca soalan dengan teliti. Maksud setiap soalan baca sekurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali. Tak faham, ulang lagi. Ya, baca dengan teliti. Okey, tulis boleh di sini sebelum ni saya bagi panduan. Bolehlah kita garis kata kunci untuk item-item tertentu sahaja ya, bukan semua ya. Nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi untuk slide-slide yang seterusnya. Baik, seterusnya tulis jawapan dengan ejaan dan tanda baca yang betul ya. Baik, seterusnya elakkan menggaris kata kunci untuk soalan garisi jawapan. Ya, kalau sebelum ni, slot sebelum ni bahagian A, saya kata garis kata kunci. Ya, tapi untuk bahagian B ni, ada item-item tertentu kita tak perlu garis kata kunci. Okay? Nanti kita pergilah contoh bagaimana yang saya maksudkan untuk yang maklumat yang ketiga ni. Ya. Baik, seterusnya gunakan tanda yang betul mengikut arahan pada soalan. Ya. Dia nak tanda right ke, tanda pangkah, suai, padan, garis dan sebagainya. Baik, seterusnya menjawab soalan dengan ayat yang lengkap untuk soalan pemahaman. Ya, biasanya soalan pemahaman ni soalan yang terakhir lah ya. Soalan 24 dan 25 ya. Tapi sekarang skop dia lebih luas ya. Di sinilah calon-calon atau murid-murid ya kehilangan banyak markah di bahagian ni. Nah, maksud dia di sini cuai. Cuai tak jawab dengan ayat yang lengkap, beri jawapan saja. Ya, maksud dia tidak menjawab dengan ayat yang lengkap. Nanti untuk slide-slide seterusnya sebagai panduan ya, bagaimana kita nak menjawab dengan lengkap untuk bahagian ni.
Baik, yang seterusnya, menggunakan struktur ayat yang betul dan gramatis untuk soalan puisi. Untuk maklumat calon-calon, soalan puisi untuk soalan UPSR daripada 2016 sampai 2019 tak pernah keluar lagi soalan puisi ya. Tapi sebab ini pentinglah untuk kita buat latihan ya di rumah dan juga di sekolah, sebab dia adalah salah satu daripada kemahiran berbahasa ya dalam bahasa Melayu ya. Baik, kita pergi kepada jenis-jenis item yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut selepas ni. Iaitu item yang pertama, isi tempat kosong. Okey, item padanan, item betul salah, ya atau tidak, item melengkapkan ayat, garisi jawapan, ayat tanya dan juga respon terhad. Ya. Baik, kita lihat contoh untuk item yang pertama, iaitu isikan tempat kosong. Ya. Satu cikgu nak ingatkan di sini, inilah item yang calon boleh hilang markah di sini. Ya. Nampak soalan dia senang, dia dah bagi rangsangan jawapan di situ. Ya. Cuma kita perlu pilih jawapan yang sesuai. Tapi di situ kena berhati-hati. Ya. Sebab bahagian ni kalau kita tersilap tulis, okay, saya bagi contoh di sini, ini adalah bahagian rangsangan jawapan diberi 2, 4, 6, 8, 10 dan 11 ya, rangsangan jawapan yang diberikan di sini. Okey. Baik ya. Contoh yang pertama ni ya. Setiap hari pelbagai maklumat penting disebarkan dalam media massa kepada rakyat. Jawapan dalam di situ betul ya. Tapi masalah di sini, calon tidak peka dengan huruf kecil dan juga huruf besar di sini, tanda baca. Dia tulis tanda baca di sini huruf besar, di huruf besar. Sepatutnya jawapan di huruf kecil. Ya, ini bukan permulaan ayat dan sebagainya. Di sini dia buat jawapan betul dalam, tapi tidak menggunakan tanda baca yang betul, jadi jawapan dia salah. Ya. Bahagian inilah yang calon perlu peka dan berhati-hati. Pastikan bila menjawab, pastikan semak. Kadang bila kita kelang kabut, masa dah terhad, banyak soalan yang perlu dijawab, kadang kita leka. Itu yang maksudkan lalai itu tadi. Baik, yang seterusnya, secara tidak langsung, sebilangan besar rakyat negara ini didedahkan dengan maklumat-maklumat terkini. Jadi, tulis dengan pilihan jawapan yang tepat, dengan tanda baca yang betul. Baik, seterusnya kita tengok, lihat contoh yang seterusnya. Hal ini sangat penting dalam usaha kerajaan ingin mewujudkan masyarakat berpengetahuan untuk mencapai wawasan 2020. Okey, di sini apa kesalahan yang boleh dikenal pasti di sini? Okey, kalau ikutkan jawapan ini dah tepat, ya. Tapi salah ejaannya. Bila salah ejaannya, walaupun jawapan itu adalah tepat, dianggap sebagai salah. Sebab dianggap tidak menjawab tugasan dengan betul. Sebab dah dibagi dah rangsangan jawapan. Okey? Pastikan, saya nak ingatkan kepada murid-murid, pastikan peka untuk bahagian ini. Ya? Baik, seterusnya, ini adalah contoh, salah satu contoh. Soalan item mengisi tempat kosong. Okey, macam soalan tadi, ini adalah soalan UPSR 2018 ya. Ini dah diberi rangsangan jawapan. Okey, kita macam tip pertama tadi, baca soalan ya, pilih perkataan paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat. Okey. Biasanya rangsangan jawapan dia akan beri lebih ya. Untuk calon-calon pilih perkataan yang betul ya dan juga tepat. Yang di sini tepatlah ya. Okey. Kalau dapat soalan ni, okey, boleh jawab sama-sama dalam FB masing-masing. Okey, ini adalah contoh soalan UPSR 2018 ya. Untuk item mengisi tempat kosong. Okey. Cikgu baca yang pertama tu, piala pusingan disampaikan oleh berusaha tempat kosong, ada Ramli yang memenangi pertandingan itu. Yang kedua, aktiviti unit beruniform penting, tempat kosong, dapat membentuk disiplin diri.
Yang ketiga, murid-murid boleh mendapatkan borang permohonan beasiswa tempat kosong guru kelas masing-masing. Dan yang keempat, Rabiatul Adawiyah menampal jadual tugasan harian pada papan kenyataan ada tempat kosong serujukan rakan sekelasnya. Soalan UPSR 2018 ya. Okey. Mungkin murid boleh menjawab sama-sama cikgu. Okey. Baik, ini adalah jawapan yang tepat ya. Baik, piala pusingan disampaikan oleh guru besar kepada Ramli yang memenangi pertandingan itu. Yang kedua, aktiviti unit beruniform penting kerana dapat membentuk disiplin diri. Baik, yang ketiga, murid-murid boleh mendapatkan borang permohonan beasiswa daripada guru kelas masing-masing. Dan yang keempat, Rabiatul Adawiyah menampal jadual tugasan harian pada papan kenyataan untuk rujukan rakan sekelasnya. Okey, tahniah untuk murid yang berjaya menjawab dengan tepat ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada item padankan. Padankan, suaikan, gariskan. Ini adalah item yang memerlukan kita garis. Satu panduan cikgu tips untuk bahagian ni. Okey, garis kalau boleh macam Cikgu Zul cakap hari itu, guna pembaris ya. Bila guna pembaris dia tak adalah garisan tu jadi bengkang-bengkok. Okey? Dan menggunakan garis seperti ini, tak payahlah duk buat garisan spring-spring dan sebagainya, panah asmara dan sebagainya, tak perlu. Okey, maksud dia garis pada jawapan yang tepat ya. Okey. Boleh menjawab untuk soalan ni? Okey. Baik. Jawapan untuk soalan item padankan pada hari ini, okay, cikgu baca sikit. Murid-murid sedang memerah otak untuk menjawab soalan matematik itu. Yang kedua, pekerja restoran itu, di tempat kosong tu ya, dia apa? Memanggang. Okey, apa beza panggang dengan goreng ya? Untuk yang slot pertama, unsur kebat dalam bahasa Melayu, cikgu ada terangkan maksud kata kerja bagi sesuatu perbuatan. Maksud dia perkataan yang tepat untuk sesuatu konteks ayat. Ni memanggang lah. Memanggang ni macam bakar lah. Tak perlu menggunakan minyak. Ya. Baik, yang ketiga, kakak membantu ibu mengukus pulut. Kunci sini, kukus pulut lah. Okay, kalau zaman musim sekarang ni, dia pelis, boleh makan pulut harum manis. Ya. Maksud dia kukus, ada air di bawah, ada bahagian lubang-lubang, dan kita letak pulut di atas tu. Maksud dia, pulut ni masak dengan menggunakan wap. Itu maksud dia kukus. Ya. Beza daripada rebus. Ya. Baik, soalan yang keempat, Siti merebus beberapa tongkol jagung madu. Ni merebuslah. Beza macam mana panggang, panggang, rebus, kukus dan sebagainya. Ini maksud dia perkataan kata kerja di sini. Murid-murid perlu kuasai sepenuhnya ya, untuk dapat menjawab dengan jawapan yang tepat. Baik, seterusnya item betul atau salah. Ya, item betul atau salah. Ni baca seperti biasa, baca arahan, tandakan right pada ayat yang betul dan pangkah pada ayat yang salah. Ini pastikan kamu menjawab dengan simbol yang betul. Dia bagi di situ tanda right. Untuk ayat yang betul, tanda pangkah pada ayat yang salah. Ada juga arahan tanda right sahaja, tanda pangkah tak perlu. Maksudnya di sini calon-calon perlu faham. Ya, apa jawapan yang perlu dijawab menggunakan simbol-simbol terutama untuk item betul dan salah ni ya, supaya dapat menjawab tugasan dengan betul dan tepat ya. Okey, boleh mula menjawab bersama cikgu ya. Untuk soalan item betul atau salah. Okey, tengok nombor 1, Encik Amir bekerja demi untuk menyara keluarga. Okey, betul ke salah? Yang kedua, banyak makanan yang enak dijual di restoran angsana.
Okey, betul ke salah ayat tu? Kalau salah, pastikan kat mana kesalahan dia. Baru kita dapat menjawab dengan tepat. Okey, yang ketiga, para pelancong gemar berkunjung ke Pulau Langkawi kerana banyak tempat menarik dan bersejarah. Okey, betul ke salah? Pastikan kalau salah kat mana. Kena pasti dahulu kesalahan dia kat mana. Baik, yang keempat, berbagai kasut yang berjenama terkenal dijual di kedai itu. Betul ke salah ayat ni? Baik, sama-sama kita lihat. Okey, baik. Untuk jawapan nombor 1, Encik Amir bekerja demi untuk menyara keluarganya. Ini ayat ini salah. Salah kat mana demi untuk. Maksud dia kita tak boleh menggunakan kedua-dua, demi atau untuk. Guna salah satu. Encik Amir bekerja demi menyara keluarga atau Encik Amir bekerja untuk menyara keluarga. Itu baru jawapan yang tepat. Ayat yang betul. Okey, seterusnya, banyak makanan yang enak dijual di restoran Angsana. Okey, betul tak hukum DM tu, restoran Angsana? Betul di situ. Kalau dia buat Angsana restoran, tu salah. Mesti hukum DM diterangkan dan menerangkan. Okey. Baik, seterusnya. Yang ketiga, para pelancong gemar berkunjung ke Pulau Langkawi kerana banyak tempat menarik dan bersejarah. Okey, di sini tiada kesalahan, betul lah ayat di situ. Baik, yang keempat, kita kena pasti kenapa ayat yang keempat ni salah. Berbagai kasut-kasut berjenama terkenal dijual di kedai itu. Okey, kesalahan yang dikena pasti di sini, satu, berbagai-bagai dan kasut-kasut situ. Berbagai, yang ini maksud dia kata bilangan, tidak boleh disingkatkan. Okey, berbagai di sini jawapan yang tepat. Berbagai-bagai kasut berjenama terkenal dijual di kedai itu. Jadi pastikan murid-murid menguasai sepenuhnya item-item dalam tata bahasa untuk dapat menjawab dengan tepat. Baik, seterusnya. Ini adalah salah satu lagi item betul atau salah. Ini adalah soalan UPSR 2018. Ini tandakan right bagi penjodoh bilangan yang paling sesuai. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia suruh tandakan right saja. Tak ada tanda pangkah pun. Tak perlu. Jadi masukkan tanda right saja. Baik, kita dah pelajari pada slot yang pertama hari itu. Okey, agak-agak kamu, apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk jagung? Adakah tongkol, adakah batang ataupun adakah ruas? Yang kedua, itu adalah gambar buah durian. Okey, buah durian yang dah dibelah dah tu. Baik, adakah butir, pangsa atau gugus? Jadi, pastikan kamu letakkan simbol yang betul di situ. Tanda right sahaja, tak perlu tanda pangkah di sini. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, untuk jagung, kita dah bincang pada slot kita yang pertama hari itu, penjodoh bilangan yang sesuai. Di sini ialah tongkol. Dan juga untuk buah durian, bila dah dibelah macam ni, itu dipanggil pangsa. Nah, yang kalau buah durian di situ, yang biji-biji dia tu ulas. Ini kalau musim durian, dia punya tips kalau untuk tak bagi panas badan, tuang air dalam pangsa durian, terus minum untuk menyejukkan badan. Baik, kita pergi kepada item yang seterusnya, iaitu item melengkapkan ayat. Yang ini cikgu kata pada permulaan tadi, item ni lah yang calon-calon ataupun murid-murid kehilangan banyak markah di sini. Kadang kesian bila kita memeriksa skrip-skrip jawapan calon dan anak murid, banyak hilang markah di sini. Mereka sebenarnya tahu jawapan dia, dapat menjawab dengan betul, tapi malangnya di sini sebab cuai ataupun tidak menguasai sepenuhnya teknik belajar ataupun menjawab dengan betul, dihilang markah banyak di sini.
Okey, bayangkan soalan 1A, 25A hilang 1 markah, soalan B hilang 2 markah, soalan 3 hilang 1 markah. Bila kita kumpul banyak-banyak, dia akan kehilangan banyak markah di sini, ya, yang akan mempengaruhi keputusan sebenarnya. Bila format baru, bahasa Melayu pemahaman, dia jadi lebih sukar daripada bahasa Melayu penulisan. Baik, contoh di sini, item melengkapkan ayat. Yang ini adalah soalan UPSR bagi tahun 2017. Boleh tengok soalan masing-masing nanti. Okey, cik baca sedikit dia punya arahan dia. Baca resipi di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap. Sebenarnya di situ, dia dah maklum siap-siap dah. Okey, ayat yang lengkap. Bila kita cuai di sini, kita kelang kabut nak menulis, nak tulis jawapan. Oh, senang jawapan ni. Soalan ni senang aja, terus tulis. Ini dia maksudkan cuai. Bila cuai, kita tidak dapat menjawab dengan tepat. Buat salah di sini, tak dapat lah nak nolong. Baik, seterusnya kita tengok resipi bubur nasi. Ini soalan UPSR 2017. Mungkin kita suka makan bubur nasi. Ini bahan-bahan dia. Secawan beras, 2 liter air, 200 gram isi ayam, sayur bayam, sawi, kacang panjang, garam secukup rasa. Okey, seterusnya ada cara-cara memasak. Lepas ni kalau nak zaman PKP ni nak balik buat bubur nasi, boleh ambil resipi kat sini. Okey, ada cara memasak dia, potong isi ayam, hiris sayur menjadi hirisan yang kecil, masukkan beras ke dalam periuk dan basuh. Masukkan air ke dalam beras dan hidupkan api. Setelah beras kembang, masukkan potongan isi ayam. Selepas campuran itu benar-benar kembang dan isi ayam empuk, masukkan sayur dan garam. Nampak senang kan? Dia punya soalan resipi bubur nasi ni. Okey. Yang ini adalah salah satu soalan berunsur kemahiran berfikir aras tinggi ataupun hot item lah yang selalu diuji dalam peperiksaan UPSR. Baik, kita tengok soalan. Yang ni soalan berdasarkan resipi bubur nasi itu tadi. Okey, cikgu baca sedikit. Nanti murid-murid boleh menjawab bahagian ni sama-sama cikgu nanti. Baik, nyatakan bahan yang tidak menggunakan sukatan tertentu untuk memasak bubur. Okey, kita pergi lagi sekali tengok. Ada tak yang tak perlukan sukatan? Yang lain tu dah ada secawan beras, 2 liter air, 200 gram isi ayam. Okey. Baik, soalan kedua. Dia tanya, jika tiada isi ayam, apakah bahan yang sesuai untuk menggantikannya? Macam biasalah, ini adalah soalan kamu boleh jawab dengan rasional. Soalan yang sesuai, boleh diterima. Macam biasalah kan, kalau tak ada ayam nak ganti dengan apa, nak bagi sedap. Okey, seterusnya untuk soalan C, apakah yang boleh ditambah supaya bubur yang sudah kamu masak itu menjadi lebih sedap ketika dimakan? Okey. Nak tambah dah, bubur dah siap masak dah, nak tambah apa lagi nak bagi sedap? Okey. Calon-calon boleh mula menjawab sekarang. Okey. Okey. Yang ni adalah resipi yang di atas cikgu beri. Baik. Kita lihat jawapan di sini. Panduan di sini, bagaimana kita nak menjawab dengan ayat yang lengkap. Bila nak menjawab ayat yang lengkap, ambil sebahagian daripada soalan. Sebahagian daripada soalan yang telah cikgu warnakan di sini. Soalan 1. Nyatakan bahan yang tidak menggunakan sukatan tertentu untuk memasak bubur. Okey. Baik, kita ambil sebahagian daripada soalan di atas. Contoh yang cikgu tanda warnakan kuning ni. Ambil bahan yang tidak menggunakan sukatan tertentu untuk memasak bubur nasi. Ialah di atas tu garam dan bayam. Garam ni secukup rasa. Bayam pun dia tak beritahu. Bayam, sawi, kacang panjang. Di situ dia tak beritahu berapa yang perlu dimasukkan. Yang ini secukup rasa lah. Garam, kalau dah masuk banyak-banyak, masin tak boleh makan. Ada juga calon yang menjawab,
ialah garam saja. Boleh diterima. Ya. Ini sebab ini adalah soalan 1 markah. Ya. Baik, satu cikgu nak ingatkan kepada calon-calon, pastikan menggunakan kata pemberi ialah dan adalah dengan tepat. Ya. Ialah di belakang tu mesti kata nama. Ya. Kalau adalah kata hubung, kata adjektif dan sebagainya. Ya. Mesti peka lah ya, cara untuk menjawab dengan tepat dan mendapat markah yang penuh. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Jika tiada isi ayam, apakah bahan yang sesuai untuk menggantikannya? Macam biasalah tengok mak di rumah nak buat bubur. Alamak, ayam dah habis lah. Tapi boleh ganti dengan benda lain yang sesuai dan hampir sedap. Ya? Okey, macam biasa tadi, ambil soalan ya, di atas. Ya, kat sini, cikgu dah warnakan, warna kuning ni. Kita ambil sebahagian daripada soalan dan kita masuk untuk supaya kita dapat menjawab dengan tepat. Okey. Contoh jawapan di sini, jika tiada isi ayam, bahan yang sesuai untuk menggantikannya ialah daging lembu. Okey? Daging lembu, daging kambing, masuk ikan bilis, masuk udang, masuk ketam, masuk sotong dan sebagainya. Boleh diterima. Okey? Tapi berhati-hati ya. Sebab ramai calon ataupun murid-murid dia menjawab, tulis jawapan terus. Okey, tulis itu daging lembu ataupun sotong, tulis udang. Okey? Apa jadi di situ? Markah cuma dapat 1 markah saja. Dah hilang 1 markah, daripada 2 markah hilang 1. Mungkin kamu lihat kecil ya, 1 markah ni. Tapi bila kita kumpul, kita akan hilang banyak markah di sini. Ini bahagian yang calon selalu kehilangan markah yang banyak. Ya? Baik, seterusnya yang ketiga, apakah yang boleh ditambah supaya bubur yang sudah kamu masak itu menjadi lebih sedap ketika dimakan? Okey? Kita ambil, dah cikgu dah warnakan siap-siap itu, sebahagian daripada soalan untuk menjawab dengan ayat yang lengkap. Ya? Bahan yang boleh ditambah supaya bubur yang saya masak itu menjadi lebih sedap ketika dimakan ialah ikan bilis. Maksudnya bubur dah siap masak ni. Dah siap dekat nak makan dah. Kita nak letak apa kat atas nak bagi bertambah sedap. Okey. Mungkinlah ikan bilis, boleh masuk daun bawang, boleh masuk bawang goreng dan sebagainya. Jawapan yang tepat. Ya, maksudnya jawapan yang sesuai lah. Ya. Satu cikgu nak ingatkan di sini, tadi kamu ni kamu gantikan dengan saya. Ya. Maksudnya di kawasan ni tak boleh leka ataupun lalai sebab bahagian inilah calon kehilangan markah yang banyak. Ya. Baik, jelas ya. Baik, kita pergi kepada item melengkapkan ayat yang seterusnya. Cikgu bagi contoh iaitu soalan UPSR 2018 ya. Itu soalan 25. Okey, baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ini adalah berkaitan dengan kain songket ya. Songket okey di tenun ini popular lah ya di Terengganu ya. Kita tengok di kawasan pantai timur. Songket ini amat popular ya. Ia adalah salah satu warisan kebanggaan ya masyarakat Melayu ya. Baik, ini ada soalan salah satu lagi item melengkapkan ayat. Okey. Baik, ini adalah soalan-soalan yang disoal. Ya, soalan A, songket ialah 1 markah di situ. Soalan B, mengapa songket buatan tangan lebih mahal harganya berbanding songket tenunan mesin? Dan yang ketiga, pada pendapat kamu, selain dijadikan pakaian, apakah satu kegunaan lain kain songket? Di sini, calon mesti peka. Dia tanya selain. Jangan ambil yang di dalam tu, dalam petikan. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana nak menjawab soalan yang macam ni. Okey? Soalan yang dah ada jawapan dalam petikan tidak diterima. Sayanglah hilang markah di sini macam tu saja 2 markah hilang. Ya. Baik, yang seterusnya. Songket harus dipelihara agar tidak luput di bawah arus pemodenan. Berikan pendapat kamu. Ini pendapat yang sesuai. 3 markah di situ. Ya. Pastikan guna jawapan yang sesuai, jawapan yang tepat dan jawab dengan ayat yang lengkap. Ya. Baik, kita lihat bagaimana kita nak kuasai bahagian ni. Ya.
Ya, cikgu dah warnakan beberapa ayat yang penting untuk kamu rujuk. Ya. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama tadi. Okey, songket ialah. Okey, songket ialah ini dia tempat kosong. Jadi kita tak perlu tulis dengan ayat yang panjang, ya. Kita cuma perlu ambil di sana sebab dia ni adalah kita menyudahkan ayat, ya. Baik. Okey, songket merupakan kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas dan perak. Okey. Kita tengok jawapan nombor 1, songket ialah kain ditenun dengan menggunakan benang emas dan perak. Okey, jangan lupa letak tanda noktah di situ. Ini soalan 1 markah, ya. Tak perlu kamu tulis panjang-panjang. Okey. Baik, seterusnya yang kedua, mengapakah songket buatan tangan lebih mahal harganya berbanding songket tenunan mesin? Okey, di situ cikgu dah warnakan bahagian ni. Okey, yang warna merah di bawah ni, ya. Kain songket tenunan tangan lebih mahal berbanding kain tenunan mesin kerana lebih berkualiti dan mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan. Okey, ini untuk soalan B. Di sini murid-murid gariskan. Ini tak masalah, ya. Gariskan dalam petikan. Jumpa jawapan kat mana? Sebenarnya soalan item melengkapkan ayat ini adalah soalan bonus, ya. Sebenarnya untuk kamu untuk menambah markah. Tapi pastikan kamu garis jawapan jumpa kat mana dalam petikan. Lepas tu jawab dengan tepat dan ayat yang lengkap. Ya, biasanya kalau ada 3 soalan, soalan 1 dan 2 berdasarkan petikan. Yang ketiga saja yang memerlukan calon berfikir untuk memberi pendapat dan sebagainya. Ya. Baik, yang kedua, mengapakah songket buatan tangan lebih mahal harganya berbanding songket tenunan mesin? Dari situ, kita ambil sebahagian daripada soalan di situ. Songket buatan tangan lebih mahal harganya berbanding songket tenunan mesin kerana lebih berkualiti dan mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan. Ya, sebab itulah dia mahal. Okey, bila kita menjawab ayat yang lengkap dengan tanda baca yang betul dan sebagainya, tanda noktah dan sebagainya, kita dapat 2 markah di situ. Ya. Sebenarnya senang nak dapat markah dan senang hilang markah bahagian ni. Ya. Baik, seterusnya soalan C. Pada pendapat kamu, selain dijadikan pakaian, apakah satu kegunaan lain kain songket? Yang ini adalah soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Dia dah tanya dah. Selain dijadikan pakaian, maksud dia yang dipakai, kita tak boleh terima jawapan tu. Okay, kamu tulis jawapan yang lengkap macam mana pun, cantik tulisan, tapi kamu jawab pakaian, baju, seluar dan sebagainya yang dipakai, tidak boleh diterima. Okay, lihat di sini, memerlu calon lebih peka, lebih teliti, ya kan, berfikir, menakul dulu baru boleh menjawab, baru dapat markah yang banyak di sini. Maksud dia, jawapan dia pada pendapat saya ni, kamu tadi ganti dengan saya di sini. Okey, kadang bila kita kelang kabut, kita tak peka, kita tak teliti, duk tulis kamu juga kat sini, ya. Okey, jawapan dia pada pendapat saya, selain dijadikan pakaian, satu kegunaan lain kain songket ialah kotak pensel. Boleh terima kotak pensel. Ada juga buat cadar, okey. Boleh diterima, tapi kalau fikir buat cadar, gatal. Nak tidur tak boleh. Ada buat lansir, beli kain songket buat lansir. Tapi soalan yang sesuai ataupun jawapan yang sesuai kita boleh terima. Walaupun nampak pelik sikit lah. Kalau contoh dia kain songket. Okay, kita buat lansir boleh terima lagi. Kalau buat cadar, tidur malam, melecet habis tangan, gatal. Okay, sebab dia ada songket yang mungkin harganya murah, dia lebih kasar sikit. Baik, seterusnya. Songket harus dipelihara agar tidak luput di bawah arus pemodenan. Berikan pendapat kamu. Okay? Biasanya sekarang soalan berusul kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, dia memerlukan calon memberi pendapat. Maksud dia, baik di sini, contoh jawapan yang cikgu berikan di sini. Pada pendapat saya, kamu gantikan dengan saya. Ini soalan 3 markah. Pada pendapat saya, songket harus dipelihara agar tidak luput di bawah arus pemodenan supaya generasi akan datang dapat menghargai dan menggunakannya. Okey, ingat soalan 3 markah. Okey, pastikan hurai dengan
jawapan yang lengkap ataupun ayat yang lengkap. Mungkin ada sesetengah soalan dan memerlukan 2 jawapan di situ ya untuk membolehkan kita mendapat markah penuh di sini ya. Baik, cikgu bagi contoh satu lagi, item melengkapkan ayat. Item melengkapkan ayat ni soalan UPSR 2019 ya. Okey, contoh soalan 23C. Okey, pada pendapat kamu, apakah kebaikan melawat ke tempat-tempat yang menarik? Okey, jawapan kamu adalah dalam ayat yang lengkap. Di sini dia minta kebaikan. Ini adalah aktiviti, kalau tengok soalan UPSR 2019 adalah jadual aktiviti co-curriculum ya. Dia tanya kebaikan. Maksud dia lebih daripada satu jawapan yang calon perlu tulis. Baik, yang kedua, soalan UPSR juga soalan 24B. Okey. Pada pendapat kamu, apakah faedah menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan ya. Iklan ni aktiviti co-curriculum di sini ya. Baik. Kita lihat bagaimana nak menjawab soalan yang macam ni ya. Pastikan kamu garis kata kunci. Kata kunci dia di sini. Kebaikan ya. Kita jangan leka ataupun lalai di sini. Maksud dia kebaikan lebih daripada satu ya. Bukan satu saja. Kalau satu dia akan bagi kebaikan. Maksud di sini kebaikan. Sekiranya calon menulis satu saja kebaikan, ayat lengkap cuma berjaya mendapat 2 markah sahaja ya. Maksud dia sini dah hilang 1 markah dah. Kat bahagian atas hilang lagi ya. Bila kita kumpul banyak-banyak, hilang banyak markah di sini ya. Pastikan calon PK untuk menjawab soalan melengkapkan ayat di sini. Okey, yang baik, contoh jawapan. Pada pendapat saya, kebaikan melawat ke tempat-tempat yang menarik adalah dapat menambah pengetahuan dan mengurangkan stres. Ini dapat 3 markah lah ya. Maksud dia ada 2 kebaikan di sini. Menambah pengetahuan dan juga mengurangkan stres. Baik, seterusnya untuk jawapan soalan 24B. Okey. Pada pendapat kamu, apakah faedah menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan? Ya, kalau tengok soalan UPSR 2019, iklan unit beruniform aktiviti co-curriculum yang diadakan di sekolah ya. Baik, jawapan yang difikirkan sesuai dengan ayat yang lengkap. Pada pendapat saya, faedah menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan adalah dapat memupuk semangat kerjasama dan dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, maksud dia 2 jawapan di sini. Yang pertama, faedah yang pertama, memupuk semangat kerjasama dan mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Jawab ayat yang lengkap. Ada 2 jawapan ataupun ada 2 faedah di sini. Okey, murid-murid layak mendapat markah penuh. 3 markah ya, yang diperuntukkan. Okey. Baik. Kita pergi seterusnya kepada item garisi perkataan. Okey. Arahan dia, garisi perkataan yang sesuai berdasarkan ayat di bawah. Okey. Cikgu merahkan di situ. Jangan garis kata kunci untuk bahagian ni. Okey. Cuba lihat. Apa akan jadi sekiranya murid-murid garis lagi kata kunci di bahagian ni. Ya, soalan garis lagi kata kunci. Okey. Mungkin teringat pada slot pertama dulu, cikgu kata garis kata kunci untuk mencari jawapan yang tepat. Ya. Tapi untuk yang bahagian B, jangan garis. Ya. Sebab dia akan mengganggu jawapan kamu. Okey. Ataupun kamu dianggap sebagai tidak menjawab tugasan. Okey, kita lihat contoh di sini, Ifan. Okey. Jawapan di sini, memerah otak untuk mencari jawapan teka silang kata. Okey. Mungkin kamu ingat, otak, garis kata kunci hari tu ya. Maksud dia sekarang kamu garis 2 perkataan. Memerah pun garis, otak pun garis. Okey, apa jadi? Betul ke salah? Sebenarnya, cikgu tahu kamu nak buat memerah ya. Tapi di luar sana pun kamu dah garis. Maksud dia ada 2 jawapan di sini. Okey? Maksud dia tidak menjawab tugasan ataupun 2 jawapan salah. Ya. Dia tahu memang memerah di sini. Ya. Cikgu pun tahu dia akan memerah di sini, jawapan yang tepat. Tapi di sini dianggap tidak menjawab tugasan. Ya. Hati-hati ya bahagian ni. Sebab tu cikgu kata jangan lalai ataupun jangan leka. Baik, seterusnya,
Penonton turut mengalirkan air mata ketika menonton drama yang menyayat hati itu. Ini yang betul lah ya, tak perlu garis kata kunci. Ingat, jangan garis kata kunci untuk item garisi perkataan. Ya. Saya harap murid-murid faham ya, teknik menjawab untuk bahagian ni. Ya. Baik, seterusnya, ni contoh soalan UPSR 2016 iaitu item garisi perkataan. Ya. Okey, garis jawapan yang paling sesuai bagi ayat di bawah. Okey, contohnya Adira ada tempat kosong, kesakitan apabila doktor mencuci kakinya yang luka dan bernanah itu. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Okey. Baik, seterusnya, murid-murid ketawa terbahak-bahak apabila mendengar cerita jenaka Cikgu Faridah yang menambah hati, mencuit hati ataupun menyentuh hati. Okey. Harap murid-murid dah dapat menjawab. Baik, kita lihat jawapan yang tepat untuk item garisi perkataan. Okey, jawapan di situ, Adira mengerang kesakitan apabila doktor mencuci kakinya yang luka dan menanah itu. Dan yang kedua, murid-murid ketawa terbahak-bahak apabila mendengar cerita jenaka Cikgu Faridah yang mencuit hati itu. Maksud cerita luculah ya, yang mencuit hati macam kita tengok cerita Mr. Bean. Mesti senyum, sengih, gelak seorang-seorang ya. Walaupun kita tengok tak ada dialog dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya. Ini item respon terhad. Yang ini memerlukan calon menjawab dengan teliti sebab calon tiada pilihan lain di sini selain menjawab berdasarkan rangsangan yang telah diberikan. Macam contoh di sini, dia dah bagi jawapan. Adik saya menangis kerana sakit gigi. Okey, calon perlu tulis ayat tanya. Okey. Baik, ayat tanya di sini. Cikgu ada sedikit tips ya. Untuk menjawab kata tanya yang tepat ya, untuk menjawab yang tepat. Okey. Yang pertama, apa ini merujuk kepada benda? Ya, pensel, pemadam dan sebagainya. Siapa merujuk kepada manusia? Okey. Bila merujuk kepada hari atau masa, berapa merujuk kepada bilangan, ya? Di mana merujuk kepada tempat, bagaimana merujuk kepada cara, mengapa merujuk pada sebab atau kerana, adakah merujuk kepada jawapan ya atau tidak. Cikgu harap kamu dapat mengingatilah ya tips kata tanya yang penting di sini supaya kamu dapat menjawab dengan tepat menggunakan kata tanya yang tepat, ya. Baik. Tadi soalan tu, kita tengok jawapan dia macam mana. Okey. Adik saya menangis kerana sakit gigi. Kita tengok di situ, kata kunci di sini kerana. Cikgu kata tadi, tips kalau kerana, mesti guna kata tanya apa? Mengapakah? Baik, mengapakah adik kamu menangis? Jangan lupa letak tanda soal di hujung. Apa jadi kalau tak letak tanda soal? Okey, huruf kecil pula kat depan. Maksud dia kalau kamu ada lebih daripada 2 kesalahan, kamu tak layak mendapat markah penuh. Mungkin kamu dapat 1 markah saja. Hilang lagi 1 markah di situ. Ya? Baik. Ini adalah salah satu contoh item respon terhad, iaitu bagi soalan UPSR 2017. Ya? Yang ini kata bahasa istana yang saya kongsikan dalam slot pertama hari itu. Baik, tulis jawapan yang sesuai bagi soalan yang diberikan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Ya. Yang ini dia dah bagi soalan di bawah. Calon ataupun murid-murid perlu tulis jawapan yang tepat menggunakan bahasa istana. Sebab dia bagi ayat bahasa istana, mesti jawab dalam bahasa istana. Apa jadi kalau jawab dalam ayat biasa? Hilang lagi markah di situ. Ya. Baik. Contoh ayat Panglima, bolehkah Tuan Hamba ambilkan keris di dalam almari itu? Okey, Hulu Balang akan jawab. Baik, kita tengok contoh jawapan di sini. Tadi cikgu kata, dia tanya tu, bolehkah? Bolehkah tadi, tips untuk kata tanya yang tepat, bolehkah? Jawapan dia untuk ya atau tidak. Okey, bolehkah? Jawab ya atau tidak. Tuan Hamba. Okey. Dengan hamba dia akan ambilkan keris di dalam almari itu. Ini adalah bahasa istana. Dia dah tanya, bolehkah Tuan Hamba ambilkan keris di dalam almari itu? Ya
hamba akan ambilkan keris di dalam almari itu. Apa jadi kalau kamu jawab hamba itu ganti dengan saya? Okey, hilang lagi markah di situ. Cuma dapat 1 markah saja. Okey, maksud dia kalau dia soal dalam bahasa istana, pastikan murid-murid jawab dalam bahasa istana juga. Baik, seterusnya, item peribahasa. Item peribahasa ni adalah salah satu item kemahiran berfikir aras tinggi yang sering disoal dalam soalan-soalan. Lengkapkan frasa berikut supaya menjadi peribahasa. Seperti tikus. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Bagai bulan. Ini ada beberapa jawapan yang berdasarkan peribahasa ni ada beberapa jawapan yang sesuai dan tepat. Ini adalah soalan UPSR 2017. Baik, seterusnya. Okey, jawapan dia seperti tikus membaiki labu. Apa maksud dia tikus baiki labu kat situ? Maksud dia seseorang yang tiada pengetahuan. Nak cuba perbaik juga. Okey, tak pandai perbaik basikal. Nak perbaiki basikal, bawa keluar skru semua. Tengok bila cantum-cantum balik, bahan-bahan ni, alat-alat tu apa semua, terlebih skru. Ni maksud dia. Pastikan nak buat sesuatu pada yang pakar lah. Seperti tikus baiki labu, makin rosak bukan makin baik. Baik, seterusnya, bagai bulan jatuh ke riba. Okey, bagai bulan jatuh ke riba, jawapan yang tepat. Okey, bagai bulan dipagari bintang dan sebagainya. Maksud bagai bulan jatuh ke riba di sini, maksud dia mendapat keuntungan. Ini soalan UPSR 2017. Baik, seterusnya. Ini salah satu lagi soalan UPSR untuk item peribahasa, iaitu soalan 2018. Okey, dia bagi gambar di situ. Okey, dan soal di situ. Ramai anak muda berhijrah ke bandar-bandar besar kerana di bandar lebih banyak peluang pekerjaan. Seperti kata peribahasa. Berdasarkan gambar di atas. Jangan duk jawab yang tak ada dalam gambar. Okey, agak yang sesuai apa tu? Ada gula, ada semut. Tak mana ada gula, kat situlah ada semut. Okey, ini adalah jawapannya. Okey. Ramai anak muda berhijrah ke bandar-bandar besar kerana di bandar lebih banyak peluang pekerjaan. Seperti kata peribahasa, ada gula, ada semut. Ataupun di mana ada gula, di situ ada semut. Okey, jawapan berapa jawapan yang sesuai boleh diterima. Tapi pastikan mula dengan gula dulu. Okey, kalau mula dengan semut, ada gula, tak tepat. Okey, jadi kalau dapat jawab ayat yang tepat, berdasarkan peribahasa tu, okey, dapat 2 markah jawapan. Dapat menjawab dengan tepat. Baik, seterusnya. Okey, item puisi di sini, bukan item peribahasa. Okey, maaf cikgu, item puisi sini yang sering disoal, tapi sepanjang tempoh 2016 hingga 2019, item ni tidak pernah diuji lagi dalam soalan UPSR. Tapi calon-calon ataupun murid-murid perlu kuasai bahagian ini. Okey, yang ini sebab salah satu kemahiran berbahasa dalam kalangan bahasa Melayu. Okey, baik kita nyanyi sikit lagu yang begitu sinonim dalam masyarakat, dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kita nyanyi lagu Rasa Sayang. Okey, dan selepas Rasa Sayang kita masuk sikit pantun ni. Baik. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Hei, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hei. Anak dara menjual laksa, laksa dijual anak Encik Murad. Rencamnya budaya pelbagai bangsa, perpaduan negara terjalin erat. Okey, yang ini salah satu kemahiran berbahasa. Baik, ini adalah pantun. Macam mana, bagaimana untuk kita menjawab soalan yang melibatkan item puisi, bukan peribahasa di situ. Okey, maksud pantun. Baik, kalau kita lihat, cikgu bagi panduan sedikit di sini. Kalau pantun, macam mana kita nak kenali dan kita nak menjawab untuk bahagian ni. Okey, yang ni anak dara menjual laksa, laksa dijual anak Encik Murad, rencana budaya pelbagai bangsa, perpaduan negara terjalin erat. Yang ni kita panggil rangkap. Baris pertama dan baris kedua kita panggil pembayang, dan baris ketiga dan keempat adalah maksud. Okey, di sini calon-calon ataupun murid-murid bagaimana nak menjawab untuk bahagian ni. Okey, garis bahagian maksud. Maksud berada di baris ketiga dan juga baris keempat.
Kalau di sini yang cikgu warnakan, rencamnya budaya pelbagai bangsa, perpaduan negara terjalin erat. Ini maksud pantun. Tak perlu tengok bahagian pembayang. Okey, mungkin keliru ya bila kita nak jawab. Untuk bahagian ni, untuk item puisi, pastikan ya murid-murid garis bahagian maksud, baris ketiga dan juga baris keempat ya. Baik, soalan yang disoal, apakah maksud pantun di atas? Okey. Jawab, pastikan jawab dengan ayat yang lengkap. Maksud pantun di atas, kita hendaklah ya. Mungkin bahagian ni calon agak keliru nak menggunakan perkataan yang sesuai ya. Kadang menjawab jadi ayat berbelit-belit. Ya, cikgu pun tak faham apa yang kamu jawab ataupun kamu nak cuba sampaikan di sini. Okey, tips mudah untuk bahagian ni. Okey, kita ambil sebahagian daripada soalan. Maksud pantun di atas, kita masukkan kata bantu. Kata bantu di sini kita bagi contoh. Hendaklah, mestilah, patutlah, haruslah, wajarlah dan sebagainya. Okey, masuk jawapan. Okey, menghormati adat dan budaya masyarakat yang berbilang kaum. Masukkan kata hubung ataupun kalau di sekolah cikgu teknik suka ya, kita guna kata hubung suka, S merujuk kepada supaya, U untuk, K kerana, A agar. Okey, mana-mana kata hubung kita boleh guna dalam ni untuk mengeratkan perpaduan. Jadi jawapan yang lengkap di sini berdasarkan item puisi di sini, maksud pantun di atas, kita hendaklah menghormati adat dan budaya masyarakat yang berbilang kaum untuk mengeratkan perpaduan. Ya. Baik, seterusnya. Okey. Kalau item puisi di sini, ini sajak ya. Sajak dia punya bentuk dia tak sama ya dengan puisi-puisi yang lain ya. Dia maksud dia dari segi bilangan, dari segi rangkap dan sebagainya, dia adalah bebas ya. Tidak seperti pantun, syair dan sebagainya. Baik. Apakah maksud sajak di atas? Okey. Baik, sajak di atas kita boleh garis ya. Rangsangan soalan yang diberi di sini. Masa begitu bernilai. Hargai masa setiap ketika agar cemerlang menjelma kelak. Okey, yang ni yang boleh kita gunakan sebagai jawapan kita di sini. Okey, macam cikgu katakan tadi, pastikan jawab dengan ayat yang lengkap ya supaya kita dapat markah penuh di sini. Ya, biasanya soalan yang berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi dan juga ataupun hotspot ataupun soalan-soalan hot ya. Dia perlukan calon menakul ya. Menakul dan menjawab dengan ayat yang lengkap dan tepat ya. Bagi soalan ini jawapannya maksud saja di atas, kita mestilah macam cikgu cakap tadi, kita masukkan kata bantu di situ. Okay? Kata bantu, hendaklah, mestilah, patutlah, haruslah, wajarlah dan sebagainya. Menghargai masa kerana masa amat berharga agar kita menjadi insan yang cemerlang. Okay? Agar di sini masukkan kata bantu. Jangan lupa masukkan kata bantu, masukkan kata hubung. Maaf ya, bukan kata bantu di situ, agar. Boleh guna teknik suka yang cikgu berikan tadi, suka yang senang nak ingat. S untuk supaya, U untuk K kerana, A agar dan juga kata hubung yang lain kita boleh gunakan supaya ayat kita menjadi lebih gramatis ya. Gramatis, tepat, dapat menjawab tugasan dengan betul dan tepat. Okey. Sini cikgu baca sekali lagi, maksud saja di atas, kita mestilah menghargai masa kerana masa amat berharga agar kita menjadi insan yang cemerlang. Ini adalah soalan 3 markah ya. Baik, cikgu rasa sekian dahulu tajuk untuk kuasai Bahasa Melayu Pemahaman bahagian B. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat menguasai sepenuhnya item-item yang diuji dalam tata bahasa dan seterusnya dapat menjawab dengan ayat yang tepat dan menguasai sepenuhnya teknik-teknik yang telah diberikan sebentar tadi. Sekian, stay at home, duduk di rumah. Terima kasih frontliner. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.